Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kami akan membentangkan hasil kerja kami bagi subjek Zoology and Wildlife Management FN 20203 yang bertajuk Assessment of Bird Trapping Using Mistnet at UMS Peak. Ahli grup kami terdiri daripada 9 orang, 5 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Nama saya Elisa Chen Liang Su, memegang nombor metrik BF24160318, akan membentangkan tentang pengenalan, yaitu Mistnet ialah jaring halus yang digunakan untuk menangkap burung dan kelawar dengan selamat. Ia digunakan dalam kajian hidupan liar dan penilaian biodiversity. Selain itu, ia juga membantu mengenal pasti spesies serta mengumpul data populasi. Dan seterusnya, haiwan akan dilepaskan semula selepas pengumpulan data. Oke, seterusnya kita masuk bagian objektif. Objektif umum yaitu memahami penggunaan Mistnet dalam pemantauan hidupan liar. Manakala objektif khusus, yang pertama, mempelajari cara memasang dan menggunakan Mistnet. Kedua, mengenal pasti spesies burung dan kelawar yang ditangkap. Ketiga, mengumpul data asas hidupan liar. Dan keempat, menilai kepelbagaian spesies di kawasan kajian. Saya Angelina Lohong dan saya akan membentangkan tentang latar belakang jaring gabus. Jaring gabus atau Mistnet yaitu merupakan kaedah pensampelan yang digunakan secara meluas dalam kajian hidupan liar, terutama bagi penangkapan burung atau kelawar bagi tujuan penyelidikan. Jaring gabus ini sangat halus dan diperbuat daripada tali nilon yang membuatkan hidupan liar sukar untuk lihat jaring gabus tersebut. Selepas haiwan terperangkap dalam jaring gabus tersebut, ia akan dikeluarkan secara berhati-hati bagi tujuan pengenal pastian spesies, pengambilan data biologi dan pengukuran morfologi. Sebelum ia dilepaskan semula. Seterusnya, jaring gabus ini sangat berkesan untuk mengkaji kepelbagaian spesies, kelimpahan populasi, serta dari aspek ekologi seperti pergerakan dan tingkah laku burung. Walau bagaimanapun, penggunaan pengendalian Mistnet ini memerlukan kemahiran yang betul untuk memastikan keselamatan haiwan serta mematuhi etika penyelidikan hidupan liar. Sekian, itu saja dari saya. Terima kasih. Nama saya Elivida Pain, memegang nomor matriks BF24110233 dan akan membentang tentang lokasi kajian kami. Dan kami memilih lokasi kami di University Malaysia Sabah, Peak, atau dikenali sebagai UMS Peak, di mana terdapat 2 gambar ini. Kami memasang Mistnet yang pertama di bahagian berdekatan dengan peak, dan kedua adalah di bawah sedikit bahagian peak itu. Dan gambar yang ketiga yaitu melalui locus map UMS Peak. Sekian dari saya, terima kasih. Halo, saya Emily Lina Joking dan saya akan menerangkan mengenai tempo penggunaan Mistnet dalam amali ini. Bagi kajian ini, Mistnet telah digunakan selama 5 hari berturut-turut, yaitu pada hari pertama Mistnet dipasang di kawasan kajian dan pemerhatian awal dijalankan. Sepanjang hari kedua hingga hari keempat, Mistnet sentiasa diperiksa secara berkala dan setiap haiwan yang berjaya ditangkap akan direkodkan mengikut spesies serta maklumat yang diperlukan. Dan manakala pada hari kelima,
pemerhatian akhir dijalankan sebelum misnet ditanggalkan dan kajian ditamatkan. Pemeriksaan yang kerap sangat penting untuk memastikan haiwan terperangkap dapat dikeluarkan dengan segera, dan sekaligus ini untuk mengurangkan risiko kecederaan dan tekanan kepada haiwan tersebut. Manakala tempoh mengapa 5 hari dipilih kerana ia memberikan masa yang sangat mencukupi untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan konsisten. Dengan tempoh ini, peluang untuk merekodkan lebih banyak spesies burung ataupun haiwan adalah lebih tinggi kerana tidak semua haiwan pada waktu siang aktif pada waktu yang sama. Jadi selain itu, tempoh 5 hari juga dapat membantu mengurangkan bias yang mungkin berlaku akibat perubahan cuaca atau faktor persekitaran pada sesuatu hari. Dan data yang dikumpulkan juga boleh dibandingkan antara hari untuk melihat sama ada terjadi sebarang perbezaan dalam hasil tangkapan. Dan secara keseluruhannya, tempoh 5 hari ini memberikan keseimbangan antara pengumpulan data yang mencukupi dan kebajikan kehidupan liar, karena kajian dapat dijalankan dengan berkesan tanpa membiarkan misnet dipasang terlalu lama. Dan hasil ataupun kesimpulan secara keseluruhannya, penggunaan misnet selama 5 hari membolehkan pengumpulan data yang lebih berkualiti, meningkatkan kebolehpercayaan hasil kajian, serta memastikan kebajikan haiwan sentiasa diberi perhatian. Sekian daripada saya, terima kasih. Saya Elena Febenus akan membentangkan tentang peralatan dan kaidah pemasangan misnet. Peralatan yang digunakan ialah misnet bersaiz 3 meter x 9 meter dan tiang misnet. Kaidah pemasangan pula dijalankan di kawasan Pekiones. Kaidah pemasangan misnet dimulakan dengan memilih kawasan yang berpotensi mempunyai kehadiran burung yang banyak. Seterusnya, 2 batang tiang dipacak pada jarak yang sesuai sebelum misnet dipasang dan diregangkan dengan tuas supaya jaring berfungsi dengan baik. Misnet pula dipasang pada ketinggian kira-kira 10 meter dari permukaan tanah. Sepanjang tempoh kesimpulan, misnet dibuka pada pukul 6 pagi dan ditutup pada pukul 6 petang bagi mengelakkan tangkapan di depan lain. Jaring diperiksa setiap 2 jam untuk mengeluarkan burung yang terperangkap dengan segera bagi mengurangkan risiko kecederaan atau kematian. Kaidah ini dijalankan selama 5 hari. Bagi mendapatkan data kajian, Prosedur dan etika pengumpulan data. Prosedur yang pertama adalah misnet akan dipasang di lokasi yang telah ditetapkan, iaitu di UMS Peak, dan jaring akan dibuka pada waktu pagi seawal jam 6 pagi, dan jaring kemudiannya akan ditutup pada waktu petang, iaitu pada jam 6 petang. Pemeriksaan jaring pula akan dilakukan setiap 2 jam, dan burung yang terperangkap akan dikeluarkan secara berhati-hati. Antara data yang akan direkodkan adalah spesies, bilangan individu, masa tangkapan, dan lokasi. Burung akan dilepaskan semula setelah proses pengumpulan data selesai. Bagi etika pula, antara etika yang perlu dilakukan ketika pengumpulan data adalah mengurangkan tekanan dan kecederaan pada burung, memastikan pemeriksaan jaring secara berkala mengikut masa yang telah ditetapkan bagi mengelakkan burung terperangkap terlalu lama, tidak mengganggu habitat atau sarang burung, dan yang terakhir adalah semua burung perlulah dilepaskan semula selepas data direkodkan. Aktiviti semasa kajian. Untuk analisis data, antara aktiviti yang dilakukan adalah jumlah individu yang ditangkap akan direkodkan bagi setiap persempelan, bilangan spesies akan dikenal pasti untuk menentukan spesies richness, dan relative abundance akan dikira bagi setiap spesies, serta indeks kepelbagaian Shannon-Wiener juga akan digunakan untuk menilai kepelbagaian spesies. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seterusnya saya akan membentangkan hasil tangkapan dan spesies burung yang berjaya kami rekodkan sepanjang kajian lapangan dijalankan. Berdasarkan kajian yang telah kami lakukan, sebanyak 5 spesies burung berjaya direkodkan. Spesies tersebut ialah burung layang-layang, plain-throated sunbird, burung layang-layang dada putih, olive-winged bulbul, dan broad-striped titbulbur. Spesies pertama yaitu burung layang-layang
Burung ini mudah dikenali melalui bentuk sayapnya yang panjang dan runcing yang membolehkannya terbang dengan pantas serta cekap. Burung ini biasanya aktif mencari makanan seperti serangga di kawasan terbuka. Spesies kedua ialah burung layang-layang dada putih. Burung ini mempunyai ciri utama, yaitu di bagian dadanya mempunyai warna putih, manakala bagian badannya berwarna lebih gelap. Spesies ini sering dijumpai berhampiran kawasan penempatan manusia dan kawasan lapang. Spesies ketiga ialah plain-throated sunbird, yaitu sejenis burung madu yang bersaiz kecil. Burung ini lazimnya mendapat nektar daripada bunga dan memainkan peranan penting dalam proses pengembangan tumbuhan. Spesies keempat yaitu olive-winged bulbul. Burung ini mempunyai warna bulu yang kehijauan dan sering ditemui di kawasan berhutan dan kawasan yang mempunyai tumbuhan yang padat. Diet utamanya terdiri daripada buah-buahan dan serangga kecil. Spesies terakhir yang kami rekodkan yaitu bald-striped titbulber. Burung ini mempunyai corak belang yang jelas pada bahagian badannya dan biasanya bergerak secara kumpulan. Spesies ini seringkali ditemui di kawasan semak dan hutan sekunder. Oke, kita dapat lihat berikut merupakan gambar-gambar yang menunjukkan spesies burung yang berjaya kami tangkap, direkodkan dan dikenal pasti semasa kajian kami lakukan. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa kawasan UMS Peak mempunyai kepelbagaian spesies burung yang agak baik serta berpotensi menjadi habitat penting bagi kepelbagaian jenis burung tempatan. Oke, seterusnya analisis kepelbagaian indeks Shannon H. Berdasarkan kajian terdapat 12 ekor burung daripada 5 spesies telah direkodkan. Nilai indeks Shannon H ialah 1.231 menunjukkan tahap kepelbagaian burung di kawasan UMS Peak adalah rendah hingga sederhana. Burung layang-layang merupakan spesies yang paling dominan dengan 7 ekor atau 58.3% daripada jumlah tangkapan. Manakala 4 spesies lain hanya direkodkan antara 1 hingga 2 ekor menunjukkan taburan spesies yang tidak seimbang. Seterusnya, analisis Kilometric Index KI. Bagi analisis KI, burung layang-layang mencatatkan nilai tertinggi yaitu 0.117 ekor sejam, menunjukkan spesies ini paling kerap ditemui di kawasan UMS Peak. Burung layang-layang dada putih pula merekodkan 0.033 ekor sejam, manakala burung kelicap tetap rata, burung berbawah sayap, dan burung pelenduk belang tebal masing-masing mencatatkan 0.017 ekor sejam. Secara keseluruhan, burung di UMS Peak didominasi oleh burung layang-layang manakala spesies lain hadir dalam jumlah yang sangat rendah. Sekian dan terima kasih. Oke, seterusnya kita masuk bagian faktor yang mempengaruhi keberkesanan misnet. Yang pertama yaitu lokasi jaring perlu dipasang di laluan pergerakan haiwan. Kedua, cuaca, hujan dan angin kuat mengurangkan kadar tangkapan. Ketiga, masa persempelan pagi dan petang lebih berkesan. Keempat, habitat yaitu struktur hutan mempengaruhi pergerakan haiwan. Dan terakhir, tingkah laku haiwan, setengah spesies lebih mudah ditangkap. Salam sejahtera, saya Jolin Jolango. Saya akan membentangkan bahagian cabaran yang dihadapi. Sepanjang aktiviti persempelan burung, kami menghadapi beberapa cabaran. Pertama, lokasi kajian hanya tertumpu di kawasan bukit. Jadi, burung di habitat lain tidak dapat direkodkan. Kedua, tempoh persempelan selama 5 hari agak singkat dan mungkin tidak mewakili kepelbagaian burung yang terdapat di kawasan tersebut. Selain itu, jaring hanya dapat menangkap burung
yang terbang pada aras rendah dan sederhana. Burung yang terbang tinggi dan mudah mengelak jaring seperti burung layang-layang sukar untuk ditangkap. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sekarang kita beralih kepada kelebihan dan kekurangan penggunaan Misnet. Oke, bahagian kelebihan. Pertama sekali, berkesan untuk menangkap burung dan kelawar. Kedua, tidak mencederakan haiwan jika dikendalikan dengan betul. Yang ketiga, kosnya rendah dan mudah dibawa. Yang keempat, membolehkan pengukuran serta pengambilan data secara langsung. Dan yang kelima, sangat sesuai untuk kajian populasi dan penandaan. Oke, ke bagian kekurangan pula. Pertama, perlu diperiksa secara kerap. Dan yang kedua, memerlukan kemahiran untuk mengeluarkan haiwan apabila tersangkut di jaring. Yang ketiga, keberkesanan dipengaruhi oleh cuaca. Yang keempat, tidak menangkap semua spesies yang diperlukan atau yang dikehendaki. Dan yang terakhir, memerlukan masa dan kerja yang banyak. Kepentingan Misnet dalam kajian biodiversity. Misnet memiliki beberapa kepentingan, antaranya lah untuk menyokong usaha pengurusan hutan dan pemeliharaan spesies. Selain itu adalah untuk membolehkan persempelan burung bawah kanopi dilakukan dengan berkesan, dan juga membantu mengenal pasti komposisi spesies dan kepelbagaian burung. Tambahan lagi, melalui kajian Misnet, kita juga dapat menyediakan data untuk mengira species richness, relative abundance, dan juga indeks kepelbagaian. Dan tidak lupa juga, ianya juga dapat membantu kita untuk memantau perubahan biodiversity dari semasa ke semasa. Kesimpulannya, dapat kita simpulkan bahwa Misnet ialah kaedah yang amat berkesan untuk persempelan burung, dan data yang dikumpulkan dapat memberikan maklumat tentang komposisi dan juga kepelbagaian spesies. Analisis biodiversity dapat membantu kita untuk memahami keadaan ekosistem kawasan kajian, dan pengendalian Misnet juga perlulah mematuhi etika bagi memastikan kebajikan hidupan liar. Hasil kajian boleh dijadikan asas kepada usaha pemeliharaan dan pengurusan hutan. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami. Thank you.